ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. أما بعد، أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. حياكم الله يا مشايخ الكرام، كيف حالكم جميعا؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي جمعنا لهذا. الحمد لله, sama-sama kita bersyukur, sama-sama kita memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta, Zat yang telah menciptakan kita daripada tiada, yang mana Zat yang telah membekalkan kepada kita segala bekalan yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Zat yang telah mencukupkan bagi kita segala apa yang menjadi keperluan bagi kita di dalam kehidupan kita. Kerana Allah Azza wa Jal berkata bahawasanya Allah lah yang telah menciptakan kekayaan dan kecukupan. Huwallazi aghna wa aqna. Allah lah yang telah menciptakan kekayaan dan dialah juga yang telah menjadikan kecukupan. Maka di dalam kehidupan di dunia ini tidak ada yang tidak cukup sebenarnya. Ia adalah bagaimana kita melihat, bagaimana kita menilai apa yang berada di tangan kita. Apa yang berupa kelebihan, maka kita bersyukur, walillahil hamd. Apa yang berupa kekurangan, bukan kekurangan, apa yang berupa kecukupan, maka kita bercukuplah dengan ia. Alhamdulillah. Kerana Allah telah berjanji bahawasanya Allah akan memberi rezeki kepada setiap ciptaannya. Wa ma min dabatin fil ardi 'ala Allah illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada yang merupakan zat yang melata di atas muka bumi ni, baik berupa haiwan maupun berupa manusia. Kerana kita ni diistilahkan sebagai haiwan nautik, haiwan yang berbicara. Maka tidak ada di atas muka bumi kecuali Allah telah janjikan dan pastikan rezekinya. Tinggal apakah ia dirasakan sebagai alhamdulillah lebih daripada yang cukup, atau dirasakan sebagai cukup. Tapi kalau katalah kurang, maka sebenarnya seharusnya ia tidak wujud. Seharusnya ia tidak wujud.
Tidak ada istilah kurang. Yang ada kaya dan cukup. Kalaulah seseorang mengatakan, oh ni kurang, benar ianya kurang, dalam mata saya kurang, maka sebenarnya dari sisi Allah, Allah telah mengurniakan kecukupan. Tetapi dari sisi manusia lah, mereka yang merasa tamak, haloba dan gelojoh, yang tidak ingin untuk saling memberi di dalam masalah memberi zakat. Maka akhirnya yang dipersalahkan bukan Allah Azza wa Jal, tapi yang disalahkan adalah di antara sesama manusia. Kerana Allah telah letakkan zakat itu wajib bagi mereka yang memang recipients of zakat. Kalau dia bukan merupakan seorang recipient of zakat, berarti dia ada kecukupan dan lebih, betul tak? Dan kalaupun dia merasa, kalaulah benar dia memang bawah daripada kecukupan, ada zakat. Yang mana Allah telah wajibkan ke atas yang mampu untuk mengeluarkan kepada yang tak mampu. Betul? Berarti from Allah's side, apakah kita boleh untuk nak cakap dengan Allah, ya Allah, engkau tidak memastikan bahawasanya semua mendapat? Semuanya tidak, agar semua mendapatkan kecukupan. Engkau tidak memastikan. Bolehkah kita kata begitu? Tak. Bila mana Allah telah mengurniakan kelebihan kepada mereka yang dikurniakan kelebihan, kemudian diwajibkan ke atas mereka untuk mengeluarkan zakat, maka mereka yang kurang daripada kecukupan, secara teori, Allah telah pastikan bahawasanya setiap daripada zat hambanya, setiap satu daripada hambanya, covered. Pasalnya Allah dah wajibkan zakat. That is if you are an eligible recipient of zakat. Macam kalau ikut PCI MUIS, ianya adalah $400. Apa itu PCI? Per capita income. Per capita income adalah income in a household divided by number of individuals. Berarti kalau dalam satu rumah, letaklah seseorang gaji tu entah 2,500, 3,000, 4,000. Kemudian divide by berapa number of individuals di dalam rumah tersebut. Sebagai contoh, kalau kita ambil, Wallahu alam, ana tak tahu ni 3,000 apakah average ke, above ke, below average ke, kita ambil lah 3,000. Kemudian berapa orang dalam household dia? Siapa yang anak paling ramai kat sini? Ada yang belum kahwin pun. Nah. Ana. Ada yang dah bid belum? Ada yang dah bid belum? Diorang semua tolak kat Ana katanya. Okeylah, Ana ada anak, ada 6. Okey, ada 6. 3,000 divide by 6 berapa? Ha? 500. Okey. Berarti eligible for zakat or not? Kalau ikut MUIS PCI, tak eligible for zakat. Ini kalau seseorang gajinya 3,000. Kalau seseorang gajinya bawah daripada 3,000. Letaklah contoh. Kita ambil contoh yang sama. Kemudian kita letak 2,500. Berapa to be exact? 2.5 divided by 6. Oh, masih eligible lagi. Okay, kita turunkan lagi 2,000 lah. Dia hustle and hustle and hustle. Gajinya 2,000. Mak bapak, oh ya, sorry, anak 6, betul. Tapi kalau termasuk mak bapak 8. Okay, kita letaklah 3,000 divide by 8. 3,000 divide by 8 berapa? 3,000.
3K divide by 8. Sekiranya seseorang gaji 3,000, kemudian dia ada 8 individual di dalam rumahnya. Iaitu dia adalah seorang sole breadwinner, kemudian wife homemaker, kemudian anak 6. Berarti ada 8 orang. Maka berdasarkan PCI per capita income 375, maka barulah dia itu adalah seorang yang eligible to be a recipient of zakat. Okay. Maka di dalam Islam telah dipastikan bahawasanya if you're above average, meaning awak memiliki kemampuan, kecukupan dan lebih. Nah, tapi kalau awak betul memang di bawah kecukupan, ini based on kriteria di Singapura, maka ada zakat allocated. Baik. Sekarang, apakah terjawab bahawasanya Allah itu hanya ciptakan kekayaan dan kecukupan? Bukan kefakiran. Kalau pun berlakulah sampai ada orang tak makan lah, berarti yang salah siapa? Yang salah manusia. Kenapa? Kerana gelojo, tamak, haloba, tak nak keluarkan zakat. As far as risk concern, as far as rezeki provision yang Allah turunkan dari langit, berikan kepada hamba-hambanya, makhluknya, maka sebenarnya dah cukup. Sebenarnya dah cukup. Yang dapat lebih bersyukur dan memberi, yang dapat kurang bersabar dan menerima. Maka seharusnya tidak ada yang namanya ketidakcukupan. Kalaulah sampai bawah, sampai tak makan, sampai meninggal tak makan, itu berarti there's something wrong with the system. Nah, yang seharusnya mereka yang diberi kelebihan, mereka tu sedang diuji. Awak jangan ingat orang diberi harta yang lebih berarti dia syok, enjoy. Bukan. Yang diberi kelebihan diuji, apakah kamu melaksanakan amanah dan tanggungjawab sebagai khalifah Allah yang Allah berikan kelebihan. Distribute or not. Lebih. Apa kelebihan yang ada pada kamu. Kemudian yang dapat kurang, apakah kamu sabar atau tidak. So, dua-dua ada ujian. Dua-dua ada ujian. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Azza wa Jal, Zat yang telah menjamin bagi setiap ciptaannya rizq. Nah, maka Allah lah Al-Khaliq Ar-Raziq. Maha pencipta lagi maha pemberi rezeki. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah, apa yang Allah katakan, itulah yang sebenar-benar. Maka hendaklah kaum muslimin yang berlebihan memberi zakat. Dan asnaf zakat menerima zakat. Sampailah asnaf zakat tersebut, bagaimana untuk kita nak mengubah daripada asnaf penerima zakat, dia ada development, belajar dan terus berusaha, sampailah penerima zakat, bagaimana kita nak ubah, menjadikan dia sebagai pemberi zakat. Jadi bukan kata jadi penerima je, tapi kita nak ubah dia jadi pemberi zakat pula. Salam. Jadi Allah lah yang mencipta, Allah lah yang mengurniakan rezeki, Allah lah yang mengurniakan segala-galanya. Allah lah yang mengurniakan manfaat kepada kita dan Allah lah yang melindungi kita daripada madarat. Naam. I don't get you. Basically, like my family situation, 2 houses, 12 kids, but then the income is not above. How would the zakat go? Dapat juga? Sudah. As long as the total income, meaning father, mother, eldest brother, eldest sister, siapa apa yang ada income, put in a pool divided by the number of individuals. Semua income tapi. Bukan father je. Semua income. Nah. Fa ya ikhwani wa akhwati azani Allahu iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita
melanjutkan dengan bacaan kitab kita biiznillah taala, di mana kita telah masuk ke dalam fasal yang ke-17, iaitu bab mencintai para sahabat, menghargai imam muslimin dan mentaati para pemimpin. Kita telah pun sampai kepada poin di mana al-muallif rahimahullah berkata, oh ya, sebelum mana lupa, kemarin yang ana sebutkan tentang seorang sahabat yang memiliki sakit di dalam perutnya. Jadi beliau adalah sahabat Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Sahabat Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, sahabat yang masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah di zaman perangnya Khaybar. Dan beliau adalah berasal daripada Bani Khuza'ah. Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, beliau sakit dan beliau sabar dengan sakit itu. Nah. Dan asal cerita kenapa boleh masuk dalam keazaman beliau untuk nak diberi salam oleh para malaikat. Kemarin kita cerita tentang sahabat yang diberi salam oleh malaikat. Ianya adalah daripada hadis Hanzalah. Hanzalah, di mana suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Hanzalah, "Apa kabarmu wahai Hanzalah?" Hanzalah menjawab, "Hanzalah telah munafik." Kata dia, Hanzalah telah munafik. Dia cakap pasal diri dia. Abu Bakar pun terperanjat, "Ya Hanzalah, kenapa engkau berkata yang sedemikian?" Hanzalah berkata, "Ya Abu Bakar, ketika aku duduk bersama Nabi SAW dan Nabi bercerita tentang syurga dan neraka, maka aku merasakan iman itu sangat tinggi. Dan sepertinya aku dapat melihat syurga dan neraka. Tetapi, bila mana aku kembali kepada ahli keluargaku, kepada isteriku, kepada anak-anakku dan kepada mencari nafkah, maka aku lalai dan terlupa. Lalai dan terlupa, dan iman merasakan sepertinya menurun berbanding ketika mana di dalam majlis ilmu. Maka aku merasakan bahawasanya diriku telah munafik." Wah, dia risau tentang diri dia tau. Dia risau yang dia ni munafik. Abu Bakar radhiyallahu anhu seconded that. Beliau berkata, "Benar ya Hanzalah, aku pun merasa yang demikian. Aku pun sama macam kau. Macam mana bila kita duduk dengan Nabi, sepertinya kita dapat melihat syurga dan neraka. Tapi bila kita balik kepada isteri, anak dan mencari nafkah, maka lalai." Maka mereka berdua pun bergegas pergi ke Nabi SAW dan mengisahkan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, begini-begini dan begitu-begitu." Rasul SAW menjawab, "Sekiranya kamu istiqamah dan kamu able to maintain that state of realization bahawasanya Allah Azza wa Jal Maha melihat, bahawasanya kamu dapat maintain that state of ingat Allah Azza wa Jal, ketakwaan yang tinggi, walaupun kalian berada di luar daripada majlis ilmu, maka para malaikat akan memberi salam kepadamu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La safahatumul malaikah." If you are able to maintain, maksudnya walaupun luar daripada majlis ilmu, maintain istiqamah, the level of taqwanes. Selalu ingat Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau siapa yang tak mampu, maka tak ada masalah. Kata Nabi SAW. Nabi berkata kepada Hanzalah, "Walakin ya Hanzalah, sa'a. Nah, sa'a. Iaitu kata Nabi SAW, setiap perkara itu ada waktunya. Ada masa untuk menuntut ilmu, ada masa untuk dengan keluarga. Entah nak bercanda ria, nak berketawa riang, nak happy-happy ke. Kemudian misalan kata lalai, tak ingat 100% fully, maka tidak ada masalah, kata Nabi. Cuma siapa yang dapat maintain, dia akan diberi salam oleh malaikat. Siapa yang tak ada masalah, sa'a, kata Nabi. Ada masa untuk ni, ada masa untuk tu.
Maka Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia adalah seorang sahabat yang tak nak settle with the minimum. Dia tak pergi minta yang sa'a-sa'a tadi. Dia tak nak settle with the sa'a-sa'a. Dia nak yang the level of diberi salam oleh malaikat. Nah, maka dengan sakitnya dia tu, dia menjadikan sebagai wasilah, sebagai cara dan jalan untuk suka nak ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Sampaikan ada anak murid yang datang kepada beliau radhiyallahu anhu, berkata, "Ya Imran bin Husain, kenapa engkau tak berubat dengan perubatan Al-Kai?" Ingat yang kita sebut tentang Al-Kai kemarin. Al-Kai ni ialah perubatan yang kirakan terakhir, alternatif yang terakhir, iaitu berubat dengan besi panas. Nah, jadi bukan kata Imran tidak berubat, Imran berubat, tetapi dengan perubatan yang syar'i, yang memang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu makan madu, iaitu dengan berbekam dan seterusnya. Dia berubat, tapi dia tak nak pergi kepada the level of Al-Kai. Kerana hadis tentang fadilat orang yang tidak mengambil Al-Kai, iaitu berubat dengan besi panas. 30 tahun he suffered that. 30 years. Dan beliau diumpamakan seperti Nabi Ayub alaihissalam, iaitu seorang sahabat yang diuji bagaikan ujiannya Nabi Ayub, iaitu sakit pada dirinya selama 30 tahun dia sakit. Bahkan diriwayatkan bahawasanya beliau akan terbaring di dipannya yang diperbuat daripada pelepah kurma. Kemudian di bahagian akramakumullah, maaf kata, bahagian auratnya tu dibuat lubang kerana buang airnya pun di atas situ saja. Dibuatkan lubang di ranjang tempat baringnya. Dan beliau bersabar. Dan Mutarrif yang merupakan anak murid daripada Imran bin Husain. Jadi Imran bin Husain ni, beliau dijadikan sebagai qadi di wilayah Basrah di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi di Basrah ni, kira sahabat yang paling prominent adalah Imran bin Husain. Anak-anak murid beliau seperti Hasan al-Basri, seperti Sa'id bin Musayyab, seperti Mutarrif, ni semua. Kira mereka mengatakan bahawasanya tidak ada sahabat yang datang ke Basrah yang lebih power daripada Imran bin Husain. And the fact that beliau adalah qadi di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah suatu yang dahsyat. Imran bin Husain radhiyallahu an. Kenapa? Kerana antum tahu, firstly, dahlah nak jadi qadi ni bukan perkara yang mudah. Nak jadi qadi ni mesti ada orang yang keimanan yang kuat dan ketajaman fikiran dan akal. Okey, tak cukup itu saja. Kedua, jadi qadi di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Means Umar bin Khattab yang pilih untuk jadi qadi. Dan kita tahu bahawa Umar bin Khattab tidak akan pilih sembarangan orang. Bukan calang-calang orang yang kalau entah dipilih oleh Umar bin Khattab berarti kira power lah. So the fact that Umar bin Khattab letakkan dia sebagai qadi, sebagai hakim di Basrah di zaman khilafahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu proves that he is somebody radhiyallahu anhu. Maka beliau menjadi qadi dan mengajarkan kepada para tabi'in di Basrah, the best sahabat in Basrah. Sampailah bila mana beliau nak meninggal, Mutarrif datang dan dalam keadaan yang sedih melihat kepada gurunya, iaitu sahabat Imran bin Husain. Dia merasa bersedih, merasa hiba. Kemudian Imran bin Husain berkata, "Kenapa kamu merasa sedih? Sesungguhnya aku mencintai apa yang Allah cintai. Aku sangat mencintai apa yang Allah cintai." Maksudnya Imran apa? Kalau memang that is the state that Allah letak untuk aku, Allah suka untuk aku nak ada benda tu, maka aku suka benda tu. So in whatever state yang Allah letakkan untuk seseorang,
dia suka benda tu. Itu maksudnya dia. Kalau Allah kurniakan kenikmatan, itulah apa yang Allah letakkan, itulah apa yang Allah suka untuk nak ada pada seseorang tu. Okey, aku akan suka benda tu. Dan bila mana Allah letakkan ujian ke atas seseorang, Allah suka untuk nak letak ujian atas seseorang, kemudian dia merasakan aku suka dengan ujian tu. Dan ada hadis yang menyebutkan, Inna Allah idza ahabba ahadan ibtalahu. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla jikalau mencintai seseorang, Allah akan mengujinya. Jadi dia beramal dengan hadis tersebut. Dia happy, dia enjoy. The fact that Allah letak dia dalam keadaan tu means itulah apa yang Allah nakkan bagi dia pada ketika itu, maka aku suka benda ni. Dia embrace benda ni. Dia tak berkeluh kesah. Tak berkeluh kesah. Beruntunglah orang-orang yang diuji dan sabar dengan ujiannya. Karena berarti Allah sayang dia. Para salaf, orang-orang terdahulu, bila mana tidak datang ujian, mereka risau. Allah dah tak uji ni, macam apakah aku dibiarkan begitu saja, terlantar sendiri? Ana pernah bagi contoh, dia macam mak-mak yang dah merajuk dengan anak dia. Misalnya anak dia pergi balik, keluar masuk rumah kan. And then kena marah. Kan? Apa kau ingat ni hotel ke? Suka-suka hati nak check in, check out. Misalnya kan. Kau balik pukul berapa? Kau keluar dengan siapa? Apa semualah. Mak bising. Pasal mak sayang. Okay. Mak bising, mak sayang. Memang awak rasa annoyed, irritated. Tapi awak prefer tu atau awak prefer mak awak cakap dengan awak, dalam serang kau lah kau punya pasal, kau nak buat apa aku dah tak kisah. Awak pilih mana satu? Stay on the first one. Mak marah tanda sayang. Tapi kalau mak dah tak kisah, kau punya pasal aku tak nak ambil tahu. Kau nak balik ke tak nak balik ke, kan? Aku tak nak ambil tahu. Jadi para salaf terdahulu risau jikalau mereka tidak diuji. Macam, macam something wrong, something tak kena. Mereka suka jikalau mereka diuji. Bila diuji je, berarti Allah masih perhatian kepada aku. Masih care untuk aku. Sebab tu Allah uji. Ada hikmah apa sebalik ujian? The wisdom is that, bila Allah uji, and kita ikhlas menerima ujian tersebut, maka dosa kita terhapuskan. Dan bagaimana caranya? Bahawasanya akhir sekali sampai bila kita nak meninggal, kita tak ada dosa. Kerana kita diuji dengan ujian. Jadi bentuk sayangnya Allah kepada seseorang di antaranya adalah dengan mengujinya. Kenapa? Kerana Allah tak nak hamba tersebut besok jumpa Allah dalam keadaan ada dosa. Sebab tu Allah sengaja kasih ujian supaya dosa dia terhapuskan, so that when you come and see me, you don't have dosa on you. So dah kasih advance. Jadi beruntunglah orang-orang yang dapat ujian dan sabar dan ikhlas dengan ujian tersebut. Jangan komplain, jangan keluh kesah. Just take it as, Allah sayang aku. So that nanti besok nak jumpa Allah, aku tak payah ada dosa. Pasal apa? Allah tak nak bila aku jumpa Allah besok, aku ada dosa. Sebab tu Allah kasih ujian sekarang. Kalau hidup happy-happy je sekarang je, kan? Tetapi nak kena menanggungnya besok dekat akhirat, kan lagi susah. Baik endure the short term yang ada for the betterment of the long term life, daripada kita ada the best of the short term tapi in the long term nak pergi menanggungnya dosa. Na'udzubillah. Nah. Maka just embrace. Jadi Imran bin Hussein berkata kepada studentnya tadi Mutarif, aku suka apa yang Allah letakkan untuk aku. Dan dia kata kepada tabi'in tadi, aku nak ceritakan suatu perkara kepada kamu. Kalau aku masih hidup, engkau jangan ceritakan pada siapa. Tapi kalau aku dah meninggal besok, engkau nak ceritakan, silakan. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim.
Hadisnya Imran bin Husain ni, yang dia cerita kepada Mutarif. Dia cakap apa tau? Sesungguhnya, aku enjoy sakit ni pasal benar apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, iaitu para malaikat datang menjengukku, menziarahiku ketika aku sakit dan memberi salam kepadaku. So dia cerita dekat satu orang ni je. Dia cakap, selagi aku hidup, engkau jangan cerita dulu. Tapi kalau aku dah meninggal besok, engkau nak sampaikan, silakan. Tapi dia cakap, para malaikat datang memberi salam dan menjengukku. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Hanzalah tadi. Iaitu, jikalau kamu istiqamah, sebagaimana kamu istiqamah dalam iman dan ketakwaan kamu, di luar sebagaimana iman dan takwa kamu di dalam majlis ilmu, maka la safahatkumul malaika, kata Nabi SAW. Malaikat akan datang memberi salam kepadamu. Nah, tapi kalau siapa tak mampu, Nabi dah sebut sa'ah. Nah, iaitu ada waktu untuk ini, ada waktu untuk itu. Cuma it's just that Imran bin Husain, beliau tak nak settle with the minimum. Beliau nak strive untuk yang diberi salam oleh para malaikat tadi. Wallahu a'lam. Okay, ini adalah tambahan daripada apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan kemarin. Etika terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya seperti mana yang dinukilkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu taala. Mencintai mereka sebagaimana Allah dan Rasulullah juga mencintai mereka, kerana Allah telah mengkhabarkan bahawa Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. Maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Dia kasihkan mereka dan mereka juga kasihkan Dia. Masya Allah. Okay? Para sahabat secara umum, Allah berkata tentang mereka, iaitu Allah mencintai mereka dan mereka juga mencintai Allah. Mereka pula bersifat lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman dan berlaku tegas, gagah terhadap orang-orang yang kufur. Tegas dengan keras tak sama. Okay, tegas dengan keras tak sama. Keras ni maksudnya betul tak betul dia keras. Tapi sahabat bukan keras. Mereka tegas. Tegas ni maksudnya orangnya firm, ada prinsipal. Benda yang betul dan cakap betul, benda yang tak betul, tak betul. Kita akan baik dengan you selagi mana bendanya adalah benda yang baik. Tapi yang tak benar, tak benar. Jadi keras dengan tegas tak sama. Nah, mereka tegas. Mereka berjuang dengan bersungguh-sungguh kepada jalan Allah dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Al-Maidah 54. Dia juga memberitahukan tentang sifat-sifat mereka. Jadi Allah sebutkan tentang sifat-sifat para sahabat. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad ialah Rasulullah. Dan orang-orang yang bersama dengannya, iaitu para sahabat, bersikap tegas terhadap orang-orang yang kufur, yang memusuhi Islam. Dan sebaiknya bersikap kasih sayang, dan sebaliknya bersikap berkasih sayang serta belas kasihan sesama sendiri, iaitu sesama umat Islam, sesama umat yang beriman. Masya Allah. Sesungguhnya ukhuwah di dalam keimanan ni adalah sangat kuat. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Sekiranya seseorang itu memiliki saudara seiman daripada ahli keluarganya sendiri, maka itu adalah sebuah ikatan yang sangat kuat. Meaning to say, dengan mak bapak, dengan adik-beradik, dengan pakcik, makcik, sepupu sepapat. Sekiranya mereka adalah orang-orang beriman, maka kita ada persaudaraan dari
keimanan dan persaudaraan daripada kekerabatan. Dan mereka memiliki hak yang besar ke atas kita. Namun, jikalau ada ahli keluarga yang tidak beriman, seperti mereka ketika di Mekah kemarin, iaitu Makan Quraisy, di mana sebahagian masuk Islam. Kemudian, ada ahli keluarga mereka yang tak masuk Islam. Bahkan diperangi oleh ahli keluarga mereka sendiri. Dalam peperangan tu, kadang perang Badar, kadang bapa jumpa anak dekat medan perang. Seram tak? Bapa jumpa anak kat medan perang. Maka, bila mana dari ahli kaum kerabat tidak beriman, maka di sini persaudaraan daripada keimanan itu menunjukkan bagaimana ianya kadang lebih kuat daripada tali kerabat. Iaitu mereka, para sahabat yang masuk Islam, berjuang berhabis-habisan untuk Nabi SAW. Pasal apa? Pasal ada ikatan daripada segi keimanan. Innamal mu'minuna ikhwah tadi. Iaitu sungguhnya orang beriman adalah bersaudara. Dan di situ keimanan, kekerabatan atau ikatan dalam keimanan lebih kuat daripada ikatan dalam kekerabatan ketika itu. Tapi kalau antum ada ahli keluarga yang mereka orang beriman, maka double the ikatan. Ikatan daripada segi kekerabatan, ikatan dari segi keimanan. Dan mereka memiliki hak yang sangat besar ke atas kita. Antum tahu tak? Kalau antum memang ada zakat, contohnya, maka adalah lebih baik untuk antum berikan zakat sekiranya ahli keluarga antum memang adalah orang asnaf penerima zakat yang eligible. Itu lebih afdal untuk beri kepada kaum kerabat daripada beri kepada orang tak kenal. Itu yang paling afdal. Kerana bila antum memberikan zakat kepada ahli keluarga yang memang mereka adalah asnaf zakat, entah mereka tu fakir ke, mereka tu miskin ke, mereka tu ada hutangnya adalah hutang yang primary, bukan hutang secondary tu. Hutang primary ni maksudnya hutang yang bersifat kerana makanan, mereka berhutang kerana pakaian, mereka berhutang kerana atap di atas rumah misalnya, mereka berhutang. Seperti juga mereka berhutang SP bill, mereka berhutang SNCC, kan, bil elektrik, api air. Ini semua adalah hutang yang valid. Bukan kata hutang courts ke, kan, hutang Harvey Norman ke, benda-benda yang secondary, tertiary bahkan, itu lain. Tapi benda-benda yang primary, school fees anak ada hutang ke, apa ke. Jadi fakir, miskin, hutang ke, mu'allaf ke, atau apa sahaja daripada salah satu daripada asnaf yang 8, jikalau memang ada ahli keluarga yang layak terima zakat, maka lebih afdal beri zakat kepada mereka. Kerana apa? Kerana antum akan dapat 3 fadilat. Iaitu fadilat dari segi ikatan kekeluargaan, ikatan keimanan, dan juga ikatan mereka sebagai asnaf penerima zakat. Dapat 3 fadilat. Whereas, kalau antum berikan kepada selain ahli keluarga, maka antum hanya dapat pahala ikatan keimanan dan ikatan asnaf zakat. Nah, jadi kalau memang ada ahli keluarga yang eligible recipient of zakat. Nah, orang tu berhutang bayar SPP ke sekolah hutang ke macam mana? Saya nak tanya. mungkin kalau kita nampak secara zahir, kemudian indirectly mungkin kalau kita merasa nak jaga hati mereka, kita boleh tanya ahli keluarga mereka yang rapat dengan mereka, kira indirectly tanya bagaimana keadaan fulan. Maka bila mana didapati bahawasanya mereka eligible, income mereka below daripada PCI, antum boleh terus berikan secara langsung kepada mereka. Nah,
secara terus, iaitu zakat harta. Kita cerita tentang zakat harta. Boleh check, nampak secara mungkin antum tahu bagaimanalah caranya antum tahu directly ke indirectly ke. Jikalau tahu, maka itu yang kita lakukan. Memang ada orang-orang yang mereka tu ada iffah. Iffah ni maksudnya mereka tak nak meminta. Mereka menahan diri daripada meminta. Jadi akhirnya orang tak tahu keadaan dia sebenarnya. Dia ni okey ke tak okey sebenarnya. Tapi kita go the extra mile untuk usaha to find out bagaimana caranya, then kita buat yang terbaik. Kalau memang ada dari ahli keluarga, itu yang terbaik. Nah, Ustaz, so what if somebody go up to you and ask for help, especially to pay bills or so on, then, right? Then you help them first time, but then they keep on coming back, and then you also don't have money. So how is that going to is there a problem? No, but like, you don't have enough for yourself, but you also want to give to them. So how is that? You already give the first few time, then they came again. So how are you going to... Apa yang diberikan itu adalah sedekah atau zakat harta? More of zakat. Like you see them already like that, and then they go down asking other people, like you think they should. Kalau zakat, dia berlaku setahun sekali bagi orang yang telah memiliki kecukupan untuk membayar, kriterianya dah fulfill, then dia bayar zakat. It could be a one-off, okay, to to a group or to a number of groups of the asnaf. On top of that, kalau kita nak beri lebih lagi daripada apa yang memang the 2.5% that is wajib of zakat, kita nak bagi lebih sedekah, maka berilah lebih sedekah. Jikalau kita ada kemampuan dan within our capacity untuk memberi lebih daripada apa yang the 2.5% of zakat. Kita nak beri, kita beri. Kalau kita rasa kita tak mampu beri, maka kita jangan beri. Nah, jangan sampai it compromise the welfare of your own family members. And then ended up, you become, a burden to others pula. Nah, selagi mana within our capacity, kita nak beri lebih daripada apa yang kita nak beri, maka kita beri. Maybe if the question was with regards to the seeker, of regards to the one who's asking. Dia ni minta sekali dan dia minta lagi, misalnya kan. Ini daripada segi the recipient. That one is kita hanya dapat menghukum secara zahir. Dia katakan apa yang dia katakan, kita terima secara zahir. Kita mampu, kita nak tolong, kita tolong. Nah, kalau antum syak wasangka, dia ni macam sebenarnya tak perlu tapi minta ke apa tu semua kan, maka apa pun, as far as kita, between us and him, itu kita minta pahala kita dari Allah. Sedangkan apa yang dia claim, if it's the truth, then the truth it is. Tapi kalau apa yang dia claim tak betul, itu urusan dia dengan Allah. Tapi apa pun kita dah dapat pahala kita. Nah, okay, of course, with due diligence lah. Nah, with due diligence. Jangan orang tu kemudian, entah dia beli drugs ke, dia beli arak ke, dia beli apa ke pula. Itu kita tengok, kita due diligence. Nah, kita nak beri, kita hanya mampu hukum secara zahir. Bila kita dah bagi, kita hanya minta pahala dari Allah. Tu je yang penting. Apa dia buat dengan duit tu, kalau dia jujur, Alhamdulillah. Kalau dia tipu, itu urusan dia dengan Allah. Tak ada kena-mengena dengan kita. Dan kita tak bersubahat. Kita tak ada istilah. Pasal Ana pernah dapat soalan, kalau orang tu beli arak, kita dapat dosa tak? Nah, kalau dia declare bahawasanya dia perlu, maka kita hanya hukum secara zahir sahaja. Sebab tu ini Ana punya own personal practice. Okay, kalau ada hamba Allah yang datang meminta, kemudian dia cakap untuk makan, nak makan, then
Ini ana just my own practice lah. Oh, nak makan. Okay, come. Kita pergi kedai makan. Okay. Order. Awak nak makan sini ke, awak nak bungkus ke, untuk makan dengan ahli keluarga ke apa ke, terpulang, ana bayarkan. Ana terus bayarkan. Tapi katanya ana nak bagi duit tu, itu ana akan pilih-pilih. Nah, ana akan filter. Tapi orang yang cakap, memang dia sendiri cakap untuk nak beli makan. Okay, fine. Mari, belikan makan, bayarkan. Nah, duduklah makan. Alhamdulillah, nampak dia makan habis kan misalnya. Atau memang dia bungkus. Pasal kat rumah ada adik-adik ramai misalnya. Silakan. Nak makan, maka beli makan. Ana punya personal experience ada macam-macam. Ada yang memang jujur, alhamdulillah. Syukurlah jujur. Yang jujur, alhamdulillah. Ada hamba Allah pernah ana punya encounter, antum pun tak tahu, tak kenal, ana pun tak tahu nama beliau. Jadi ini just sebagai contoh, bukan kata buka aib atau siapa pun. Sebab kita semua tak kenal. Pernah suatu ketika dia cakap nak untuk makan. Okeylah, mari. Ana bawa, masa tu dekat Bedok North. Ana bawa makan. Oh tak, saya nak duit. Dia cakap. Kenapa? Oh, saya nak makan mie rebus. Dia cakap. Oh okey, dekat kedai ni ana nampak ada mie rebus. Mari ana belikan mie rebus. Oh tak, saya nak makan mie rebus yang dekat Gilang tu. Dia dah start ding dong tau. Apa? Dia nak makan mie rebus yang dekat Gilang punya. Nah, ana cakap, kalau memang nak makan, dah lah lapar kan. Kira any mie rebus should do lah kan. Kenapa mie rebus yang lagi kalau memang you betul jujur memang nak makan kan. Lagi from Bedok North nak pergi Geylang. Habis yang tanya macam mana nak pergi, nanti naik bas lah apa semua. Tak apa. Kalau anda nak, anda belikan mie rebus sekarang. Tu je anda punya offer. Kalau tak, then tak lah. Sadly tak lah. Anda be firm lah macam itu. Habis dia pun give in. Okay lah. Pasal kira nak tunjuk yang dia nak betul nak makan lah kan. Ya, anda orderkan mie rebus. Anda suruh dia duduk, anda queue. Queue masa tu lebih daripada 8 orang rasanya. Queue. Ana dah belikan, duduk. Lepas tu Ana duduk dengan umi Ana kat meja lain. Ana tak tengok dia. Ana tengah makan, kerja umi Ana cakap, tu dia dah bangun. Dah bangun. Ana pusing tengok. Dia punya mie rebus masih banyak lagi. Dia makan 1-2 suap je. Lepas tu yang lain tu buang. Dia nak yang Gilang dia dah cakap. Jadi wallahu alam, duit tu dia nak buat apa sebenarnya. Nah. Agaknya wallahu alam, ada yang kadang trending nama ni pun pelik-pelik. Mana tahu ada satu nama mie rebus kan. Anda pun tak tahu. Nah. Wallahu alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah fi ashabi. Allah fi ashabi. La tattakhiduhum gharadan ba'di. Faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum. Waman abghadhahum fabibughdi abghadahum. Waman adhahum faqad adhani, waman adhani faqad adha Allah, waman adha Allah fayushiku an ya'khudah. Takutlah kepada Allah dalam bagaimana kalian bersikap terhadap para sahabatku. Nah, okey, takutlah kepada Allah dalam bagaimana kalian menyikapi sahabatku. Janganlah kamu mencemarkan kehormatan mereka setelahku. Sesiapa yang mencintai mereka, maka dengan kecintaanku aku mencintainya. Sesiapa yang membenci mereka, maka dengan kebencianku aku membencinya. Sesiapa yang menyakiti mereka, maka dia telah menyakitiku. Sesiapa yang menyakitiku, maka dia telah menyakiti Allah. Dan sesiapa yang menyakiti Allah, maka Allah akan segera menghukumnya. Nah. Man adzahum faqad adzani wa man adzani faqad adallah. Siapa yang menyakiti mereka, maka telah menyakitiku, dan siapa yang menyakitiku, maka dia telah menyakiti Allah.
Dan siapa yang menyakiti Allah, kira macam berani lah korang nak menyakiti Allah. Macam itu. Jadi, terhadap para sahabat, kita nak kena ada utmost respect and love for them. Ridwanullahi alaihim jami'an. Kerana mereka ni telah bergadai nyawa, bertungkus lumus, sacrifice themselves untuk Allah dan Rasul. Kalau level kita ni lah kan, nak bandingkan dengan sahabat, tak adanya lah. Nah. Kita hari ni, kalau pergi masjid, nak masukkan colour biru dekat dalam tabung pun susah. Kalau masing-masing pernah recall our own selves, bila last time aku pernah masukkan biru dalam tabung? Ada mungkin tak pernah. Wallahu alam. Kan? Kemudian, pasal online dia tak nampak, dia tak ada colour. Dia tak ada colour. Yang ada merah. Yang ada hijau. Kebanyakannya purple. Kadang yang lebih teruk, bukanlah kata teruk. Sebenarnya no amount is too little. Sebenarnya no amount is too little. Kalau dia letak $1 ke 50 sen ke 20 sen ke 10 sen pun sebenarnya tak ada masalah. Janji ikhlas. Itu kemampuan dia. Kan? Kalau memang dalam kocek dia cuma ada $2 and dia bagi $1, berarti dah bagi half of his wealth. Which is good. Half of his wealth. Nah, lagi satu tu mungkin dia nak beli. Tak tahu. Sekarang Prata kosong lepas tak $1? Ha? 1-2 kan? Allah. Ha. Prata kosong pun tak lepas. Oh, ada minimum purchase. Allah. Nah. Allah Ustaz. Okey. Sebenarnya kalau dia letak coins pun, no amount is too little sebenarnya. Cumanya ada orang, ini yang Ana baca lah ini yang Ana baca. Kalau dia letak memang ikhlas lillahi ta'ala tak ada masalah. Tapi ada orang, ni apa yang Ana baca, sebagian orang yang letak coins tu, sengaja supaya orang lain dengar yang dia memberi. Dia punya sakit tu, kat dalam ni, so bila nak bagi, dia sengaja kelentang so that orang dengar yang dia memberi. Kalau masuk paper kan tak dengar. Tapi kalau memang orang yang memberi ikhlas lillahi ta'ala, tak kira lah coins ke paper ke, maka no amount is too little. Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana cara bersedekah. Iaitu bila tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu pun yang tangan kanan memberi. Itu bagaimana kita sepatutnya be discreet. Kena sembunyikan. Tangan kiri je tak boleh tahu yang tangan kanan sedang memberi. Apatah lagi manusia yang lain. Pasal sedekah ni adalah benda yang sunnah. Benda yang ekstra yang kita nak buat. Tapi kalau zakat yang wajib, yang 2.5% selepas satu haul, nah itu if you want to announce to the world boleh. Maksudnya announce to the world apa tau? Keluar rumah, jiran tanya, nak pergi mana cik? Oh tak ada, nak pergi masjid pasal saya nak bayar zakat. Saya belum bayar zakat saya. Boleh. Pasal apa? Pasal benda wajib. Benda wajib ni, pasal apa? Aku kena buat, engkau pun kena buat. Semua orang kena buat. It's more of mengingatkan. Aku dah, engkau bila? Macam gitu lah. Sebab tu kalau macam nak pergi masjid pun, Ana selalu cakap, kalau ada kawan-kawan melepak, Jana, pergi Zuhur kat masjid. It's okay untuk ajak. Bukan kata, nanti, alamak, nanti aku takut riak lah. Aku takut nanti orang ingat aku action lah, step alim lah, step mana punya ni. Benda wajib, boleh. Pasal apa? Kau kena buat, aku pun kena buat, kita semua kena buat. Kau tak buat sekarang pun, nanti kau still kena buat. So, jom, pergi. So, macam solat 5 waktu Solat 5 waktu, zakat yang wajib,
puasa Ramadan, misalnya kita saling mengingatkan, Ramadan lagi kurang daripada 2 bulan sekarang. Hantar rasa ada riak tak dalam perkataan, next month Ramadan tau. Dia ni riak lah. Nak cakap dia puasa, you know. It's not supposed to be. Why? Because kau kena puasa, aku pun kena puasa, semua orang kena puasa. Betul tak? That's how it is supposed to be for salat and zakat. And puasa. And haji. Benda yang wajib. Pasal apa? Dalam kita buat tu, kita ingatkan orang untuk buat juga. Sebagai contoh. Tapi kalau benda yang sunnah, tak payah. Tak payah cerita. Tengah duduk. Mak aku ngantuk lah. Tak ada orang tanya pun. Tiba-tiba dia cakap aku ngantuk lah. Kenapa ngantuk? Tak adalah, semalam solat malam lama sangat. No? Tak ada orang tanya dia pun pasal dia ngantuk. Dia tiba-tiba datang ngantuk lah. Dia sengaja nak buka cerita. Sekejap lagi, mak lapar. Asal lapar? Tak adalah, hari ni kan hari Senin. Ya? Kau ni, hari ni hari Senin. Faham lah. Tak ada orang tanya pun, dia puasa Senin ke, dia puasa Khamis ke, tak. Kan? Lepas tu keluar masjid, jalan dengan kawan. Kemudian, pergi mana? Tak ada, lagi tabung kejap. Padahal kalau misalnya dia cover-cover lain kan, dia jalan dengan kawan misalnya, tapi tengah pakai sandal ke apa ke, kawan tak perasan kan, selit sikit kat tabung ke. Okey lah. Tak payah nak, nampak lah. Tak payah nampak sangat. So, benda yang sunnah, tak boleh. Tapi benda yang wajib, boleh. Pasal apa? Sebagai contoh bagi orang yang lain, agar melakukan perkara yang sama. Kan? So, kalau kata, menuntut ilmu, boleh tak? Ajak orang pergi menuntut ilmu. Boleh. Pasal menuntut ilmu pun wajib. Tak ada masalah. Bukan kata, alah dia nak cakap yang dia pergi attend kelas. Sebab tu. Ajak. Siapa yang mampu jaga, insya-Allah mampu jaga. Tapi kalau kata duduk pukul 3 pagi, ambil snapshot of Quran, lepas tu upload, #life goals, 3 AM, konon macam baca Quran pukul 3. Munajat, #munajat. Dia punya hashtag dia tu, yang mahal tu. #din over dunia kan, apalah. Nah. Dan itu nak kena check. Itu sangat bahaya. Lebih baik kita abstain from it. Lebih baik. Nah. Siapa yang rasa dia mampu jaga, Allahu alam. Tapi apa yang diberikan sebagai panduan yang wajib, boleh untuk kita saling ajak mengajak. Tapi kalau benda yang sunnah, benda yang ekstras, jangan. Nah. Beriman kepada keutamaan mereka seluruh kaum muslimin berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Dan orang-orang yang terdahulu, yang mula-mula berhijrah dan memberi bantuan daripada kalangan orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang menuntut atau mengikuti jejak langkah mereka dengan kebaikan, iaitu iman dan taat, Allah redha akan mereka dan mereka pula redha akan Allah. Serta Allah menyediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Jadi di sini Allah Azza wa Jalla telah memberikan keutamaan yang umum, yang menyeluruh kepada para sahabat. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan yang telah masuk Islam, yang terawal daripada kalangan kaum muhajirin dan ansar. Di sini adalah merupakan
recognition daripada Allah Azza wa Jal kepada para sahabat secara umum, secara menyeluruh ke semua mereka, iaitu siapa sahaja yang masuk dalam kriteria para sahabat, iaitu mereka yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengannya dan meninggal dalam keadaan beriman dengannya, maka dialah para sahabat. Dan Allah telah memberikan recognition kepada mereka, sebuah recognition yang bersifat general, yang mana kemudiannya nanti Allah dan Rasul akan memberikan recognition secara personal, secara individual. Wow, okeylah general recognition, okeylah sahabat-sahabat semua adalah Masya Allah, orang-orang yang telah diberi fadilat oleh Allah Azza wa Jalla. Dan akan datang pembahasan kita tentang personally, individually, setiap satu daripada mereka. Seperti nanti ada di bawah ni nanti ada disebutkan tentang Abu Bakar, tentang Umar, tentang Uthman, tentang Ali. Ada sebut tentang mereka-mereka yang lain daripada sahabat Nabi, seperti mana yang disebut di sini. Ada Fatimah, ada Zubair bin Awam, ada Hasan, ada Abdullah bin Umar, Zaid bin Harithah, ada Ja'far bin Talib, ada Bilal bin Rabah, ada Salim Maula Abu Hudzaifah, ada Aisyah, ada golongan Ansar, ada Masya Allah. Nanti kita go through. This one is in our next session biiznillah ta'ala. Dan dalil yang terakhir bagi poin nombor 2 adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi fa inna ahadakum law anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Janganlah kamu mencela sahabat-sahabatku, kerana jika salah seorang daripada kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, dan gunung Uhud tu sangat besar, luasnya ujung ke ujung 6 kilometer Uhud, lebar dia ujung ke ujung 6 kilometer. Dia terletak di bahagian utara kota Madinah, the north of the city of Medina, northern part. Sekiranya salah seorang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maksudnya orang di antara kita, maka amalannya tersebut tidak akan dapat menyamai infaknya para sahabat, meskipun hanya satu cupak atau setengahnya. Kalau sahabat berinfak dengan satu cupak, maka tidak akan menyamai dengan infak kita sebesar gunung Uhud berupa emas pun. Takkan sama. Kerana the level of iman, the level of dedication, the level of sacrifice tak sama. Macam tadi kita cakap, kita nak keluarkan kali hijau pun kadang susah. Merah lagi susah, biru lagi lah susah. Dan itu baru cerita pasal harta. Para sahabat, jangan kata harta, dengan nyawa-nyawa mereka gadai untuk Allah dan Rasul. Antum siap nak bergadai nyawa? Siap tak nak bergadai nyawa untuk Allah dan Rasul? Ke terlalu sayang diri sendiri, terlalu sayang isteri, terlalu sayang anak-anak, terlalu sayang rumah, terlalu sayang kereta, terlalu sayang motor, sampai nak tinggalkan tu semua macam berat lah. Kan? Extravagant in the material of the world. Berupa harta sahaja susah nak keluarkan, apatah lagi nak bergadai nyawa. Para sahabat tak. Mereka benar-benar mengamalkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembelihanku, sesungguhnya solatku, sembelihanku, kemudian hidupku dan matiku adalah lillah. Kalau kita ni dekat lidah je, dekat lafaz je, wah, hidupku dan matiku lillahi ta'ala. In practice, dah cukup lillah ke belum?
tu kita nak kena tepuk dada tanya iman masing-masing. Nah, okey. Hadza ma aqulu wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.